Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda satu jenayah tindakan filem dari 2009, bertajuk Insiden Shinjuku. Pada awal 1990-an, di pantai, seorang pegawai polis melihat sekumpulan pendatang Cina berselerak di pantai bersama-sama dengan bagasi mereka. Dia mendekati mereka, dan seorang lelaki berdiri dan melambai pisau. Sebagai tindak balas, semasa dia hendak membuka sarung, seorang lelaki lain datang kepadanya dari belakang. Pendatang mengambil peluang ini untuk melarikan diri, kerana lelaki yang membawa pisau juga bergelut dengannya anggota polis di atas pasir. Antara pendatang ini ialah seorang mekanik traktor, digelar Steelhead, memasuki Jepun secara haram dari China untuk mencari tunangnya, Xiu Xiu, dengan bantuan abangnya Jie. Kejadian seperti ini menjadi berita Jepun sejak kebelakangan ini, dan pihak berkuasa Jepun sedang melihatnya dengan teliti. Mereka kini mencari haram pendatang Cina, untuk mengamalkan undang-undang ke atas mereka. Pada siang hari, seorang lelaki pergi membeli belah pakaian dari jemuran seseorang. Dia kemudian memilih kasutnya, daripada paparan kasut oleh pintu seseorang itu. Selepas itu, dia meneruskan perjalanannya dan mendapati dirinya berada di Tokyo daerah Shinjuku apabila malam tiba. Lelaki itu berjalan tanpa berfikir di sekitar daerah itu. Ada perempuan tawar-menawar secara santai kepada lelaki, di sana-sini, dan orang yang lalu lalang yang mementingkan perniagaan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, beberapa saat kemudian, malam yang agak membosankan menjadi menarik, apabila tembakan dari suatu tempat bergema melalui jalan-jalan. Jeritan ada di mana-mana, sambil masing-masing meneruskan perjalanan, malah ada yang berlari seolah-olah ingin menyelamatkan nyawa mereka. Lelaki itu menemui tempat persembunyian dalam bentuk peti yang tidak diendahkan. Dia meringkuk di sana, sambil melihat orang berlari ke mana-mana polis tidak kelihatan. Di kubu petinya, dia mengimbas kembali kehidupannya di China, tempat orang memanggilnya Steelhead. Kenangan satu hari melayang kepadanya. Steelhead ingat berjalan ke rumah teman wanitanya, dengan orang ramai. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Ramai berkumpul dan bercakap tentang masuk ke Jepun. Dia ingat bercakap kepada teman wanitanya, Xiu Xiu, yang sentiasa bermimpi untuk pergi ke Jepun. Dia tidak pernah menghalangnya. Sebaliknya, dia menggalakkannya untuk mengikuti impiannya. Sebagai balasan, Xiu Xiu berjanji untuk kembali setelah dia cukup. Dia pergi ke Tokyo, dan mungkir janjinya, apabila selepas beberapa ketika tiada apa-apa kedengaran daripadanya. 2 hari berjalan, dan Steelhead mendapati dirinya di hadapan sebuah rumah kecil. Seorang lelaki muda dengan kerinting rambut dan senyuman cerah menyambutnya dengan pelukan. Jie, lelaki muda itu memperkenalkannya kepada semua orang di dalam rumah, tetapi makanan menarik perhatiannya, dan dia menggigit sebelum Jie selesai. Hari berlalu, dengan Steelhead belajar cara hidup dalam bayang-bayang. Jie menunjukkan sekelilingnya dan memperkenalkannya kepada orang seperti mereka, orang yang dianggap orang asing di negara ini, dan oleh itu, dicari oleh undang-undang. Pada suatu malam, semasa bekerja di pembetung, adrenalin berganda dalam sistem mereka, kerana polis membuat lawatan mengejut. Mereka mula berlari, tetapi masih polis dapat menghentikan mereka. Satu demi satu, polis menyoal mereka dalam barisan. Satu detektif Kitano melihat Steelhead dan terus menyoalnya dalam bahasa Cinanya yang rosak. Semasa dia melakukannya, polis lain mula memborgol pekerja, maka mereka mula melarikan diri semula. Apabila pengejaran berlaku, detektif Kitano mendapati nyawanya dalam bahaya ketika dia terjatuh ke dalam pelongsor dan mula lemas. Steelhead kembali, dan menyelamatkannya, dan melarikan diri semula. Pada ketika itu, detektif Kitano menganggap hidupnya sebagai hutang daripada Steelhead. Steelhead terus hidup dalam bayang-bayang, dengan mengambil kira separuh daripada gaji biasa mereka yang bekerja untuk pekerjaan yang sama. Beberapa kenalan Jie memberitahunya rahsia hebat pasaran gelap, tetapi sama seperti Jie, dia sentiasa enggan mengikut. Seorang wanita muda menghampirinya, dan menyerahkan beberapa bil untuk makanan. Kemudian, seorang lelaki tua keluar dari restoran, dan memanggil wanita itu dengan namanya. Lily San, jerit lelaki tua itu sambil riang menyanyikan bagaimana Lily sentiasa menjaganya. Kegembiraan lelaki tua itu bagaimanapun, dipotong pendek sebagai sekumpulan lelaki dalam blok hitam mereka dan meminta wang. Botol di atas kepalanya meletakkan lelaki tua itu dan membuatkan Lily menjerit.
Steelhead datang dengan paip dan melambai kepada lelaki. Dia meletakkan sedikit dengan paip dan membuatkan mereka lari dengan jeritan bombastik meminta bantuan. Lily membawa mereka ke sebuah bar yang nampaknya dia memiliki. Semua pekerjanya cepat membantu Mito, lelaki tua yang bersamanya seperti yang dilakukannya mandi darah. Dia kemudian membawa Steelhead ke bar dan menawarkan dia makanan dan minuman. Dia juga menawarkan pekerjaan dan wang kepadanya, tetapi Steelhead menolak. Dia juga memberikan kembali wang yang diserahkannya dia tadi. Mereka bermalam dengan minuman dan berkongsi perkara tentang kehidupan. Satu malam lagi datang untuk Steelhead, dan dia mendapati dirinya bekerja lain dengan GA. Kali ini, mereka berada di sebuah restoran mewah yang dipenuhi orang ramai. GA menunjukkan beberapa gambar besar di Shinjuku. Detik-detik kemudian, matanya tertuju pada seorang wanita yang dikenali, memakai kimono, dengan rambutnya diikat. Sanggul, wanita itu dikelilingi oleh wanita lain, menyapanya dengan hormat. Tidak pasti dengan apa yang dilihatnya, dia memanggil GA untuk pendapat kedua. Sekarang, itu menjadikan dua lelaki tidak pasti. Malam hampir berakhir, dan Steelhead memilih untuk berdiri di luar restoran, sambil matanya bertemu dengan wanita itu. Di sana dan kemudian, dia mengesahkannya. Ia adalah Xiu Xiu, tunangnya yang telah lama hilang. Namun, dia juga belajar satu perkara, Xiu Xiu sudah berkahwin. Dia telah berkahwin dengan seorang yang hebat, yang telah ditunjukkan oleh GA kepadanya yang boleh menjadi Yakuza. Eguchi Toshinari, itulah lelaki yang Xiu Xiu berkahwin, dan sememangnya seorang Yakuza. Dia seorang sub ketua organisasi yang dipanggil Sanwa Kai. Sedih melihat tunangnya bersama lelaki lain, dia bermalam dengan GA, minum dan berpesta dengan pelacur. Steelhead membuat azam malam itu. Dia memberitahu GA bahawa dia kini akan hidup untuk dirinya sendiri, walaupun ia bermakna bermain melawan undang-undang. Kenalan GA terbukti menyokongnya, kerana mereka membantu dia dalam senarai. Mereka menggunakan pelbagai jenis skim, daripada mencuri barangan mewah di pusat membeli belah untuk mengganggu mesin dalam arcade. Steelhead malah mendapat lebih ramai lelaki dalam pekerjaan itu dan membentuk satu pasukan. Setelah sedar, Steelhead memutuskan untuk menjadi warganegara Jepun yang sah, dengan apa cara sekalipun. Dia dan rakan-rakannya yang berbangsa Cina memulakan operasi pengubahan wang haram, tetapi tinggalkan GA kerana sifatnya yang baik hati. Malangnya, Ketua Triad Taiwan, Gao mendapati salah satu mesin pacinkonya telah diganggu, ditetapkan oleh kumpulan Steelhead, dan berikrar untuk menghukum pelakunya. GI terperangkap bermain mesin pacinko yang diusik, dan dibawa ke lorong gelap, di mana Gao menghiris muka GA, dan memotong tangan kanannya semasa cuba mendapatkan maklumat. Apabila mengetahui bahawa GA dipegang oleh geng Taiwan, Steelhead dan kumpulan mereka yang lain pergi dan mengumpul GA. Dengan penuh kemarahan, Steelhead menyelinap masuk ke dalam pertubuhan Gao, dan bersembunyi untuk membalas dendam, tetapi sebaliknya mengetahui plot antara kumpulan Togawa, sekutu saingan, dan Gao untuk membunuh Eguchi. Eguchi, tidak menyedari plot itu, tiba di Gao. Sama seperti Gao hendak membunuh Eguchi, Steelhead menyelamatkannya dengan memotong lengan Gao dengan parangnya. Steelhead dan Eguchi berjaya melarikan diri, dan Steelhead dialu-alukan ke estate Eguchi untuk pulih. Di sana, dia mempunyai peluang untuk mengejar Xiu Xiu. Steelhead mengetahui bahawa Eguchi dan Xiu Xiu mempunyai seorang gadis kecil, Ayako. Xiu Xiu memberitahunya itu namanya kini Yuko, dan dia gembira dengan kehidupan baharunya. Sebagai rasa syukur kerana menyelamatkan nyawanya, Eguchi kembali dan menawarkan Steelhead pekerjaan bergaji tinggi di Yakuza, tetapi dia menolaknya. Kemudian, Eguchi cuba tidak berjaya untuk mendedahkan Togawa untuk cubaan membunuh, tetapi mereka bos membuat Eguchi meminta maaf atas tuduhan sebaliknya. Eguchi kemudian meminta Steelhead menjadi pembunuh upahan. Steelhead bersetuju di bawah dua syarat, dia akan mengawal wilayah Gao, dan secara sah menjadi warganegara Jepun. Steelhead membunuh semua sasarannya, yang mengakibatkan geng peperangan dalam barisan Yakuza. Eguchi dinaikkan pangkat, selepas Togawa dan Steelhead menjadi vasal di bawah Eguchi dengan wilayah Gao. Steelhead melakukan segala-galanya untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik untuk saudara Cinanya, tetapi tidak berminat dalam operasi harian aktiviti Yakuza, meninggalkannya operasi harian kepada saudara-saudaranya, semasa dia memulakan perniagaan traktor yang berjaya.
Suatu ketika nanti, detektif Kitano bertemu dengan Steelhead dan memberi amaran kepadanya bahawa semua abangnya telah menjadi rosak. Kitano memberitahu Steelhead bahawa dia akan ditangkap bersama rakannya dengan dia didakwa sebagai ketua konspirator. Dia membuat perjanjian dengan Kitano, dia akan mencari bukti untuk memiliki Eguchi ditangkap sebagai pertukaran untuk kebebasan rakan-rakannya. Malam yang menentukan itu, Steelhead dan Kitano kembali kepada ibu pejabat Basal untuk memberi amaran kepada rakan-rakannya tentang penahanan mereka yang akan berlaku jika mereka tidak menghentikan operasi. Saudara-saudaranya dengan ganas enggan melepaskan kehidupan kaya mereka dengan Yakuza. Eguchi tiba, sama seperti Steelhead ditikam oleh salah seorang saudaranya. Sementara itu, Yakuza tidak boleh bertolak ansur dengan kepimpinan Eguchi lagi. Gao dan beberapa yang lain bersetuju untuk membawa Eguchi turun malam itu. Gelombang Yakuza menyerbu masuk ke dalam bangunan dan terus membunuh semua orang dengan hanya Eguchi, Steelhead, dan Kitano masih hidup. Gao juga dibunuh dengan tindakan balas Steelhead. Secara fana cedera oleh Nakajima, Eguchi memberikan Steelhead pemacu kilat yang mengandungi data pada Yakuza operasi dalam tindakan balas dendam terakhir terhadap Yakuza kerana menyerangnya. Semasa Kitano dan Steelhead melarikan diri, polis tiba dan menangkap Yakuza itu. Selepas berpisah dari Kitano, Steelhead bertemu dan mengucapkan selamat tinggal yang sedih kepada Jie yang hampir mati, yang juga telah melarikan diri, tetapi tidak terselamat daripada serangan di ibu pejabat Basal. Steelhead memanggil Yuko untuk bertemu di stesen Okubo, bersama Ayako, tetapi Togawa telah mengambilnya Ayako tebusan, dan memaksa Yuko untuk dia ke mana Steelhead tuju. Nakajima meminta Steelhead, polis tiba tepat pada masanya, dan berbalas tembakan dengan Nakajima dan anak buahnya. Nakajima menembak Steelhead, tetapi kemudian ditembak mati oleh Kitano. Steelhead masih hidup, melarikan diri ke dalam pembetung, dan Kitano mengikutinya. Detektif Kitano mendapati dia hanyut di bawah arus dan cuba menariknya keluar, tetapi Steelhead memberitahunya bahawa ia tidak berguna, dan Kitano tidak tahu bagaimana untuk berenang. Steelhead memberikan pemacu denya kepada Kitano, sebelum arus menghanyutkan badannya. Dia memberitahu detektif Kitano bahawa hutangnya telah dibayar. Dia memanggil detektif itu, kami boleh memanggilnya sekarang juga. Mengingati betapa gembiranya dia apabila dia bersama rakan-rakannya dalam masa yang lebih sederhana. Tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.